أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الباب الأول افعل لنا يفعل للو افعل لنا. Situ betul jalan Betul Ustaz situ. Baik, kita dah masuk. Ini nak cerita pasal apa ni? Ini nak cerita akan datang ni dua bab pada menyatakan mulhaq bagi ihram jama'. Jangan terlupa mulhaq ni kita panggil mirip ataupun seiras dengan pada bab yang pertama. Daripada awal mulhaq ni daripada mulhaq tadah roja tu lah. Asalnya dia punya mirip pada ihram jama'. Jadi hak ni dulu dia ada mirip tadah roja. Maksudnya atau wazan tafa'ala. Tadah roja. Tafa'lala. Adapun ini ihram jama'. If'al lala. Ini dia punya mulhaq dia. Dia panggil mirip dia. Mulhaq bagi ihram jama', tengok. Jadi mulhaq bagi ihram jama' ni, mirip bagi ihram jama' ni dia ada dua bab semua. Ada dua bab. Mana dua bab? Ni dia nak bahas. Al-babul awwalu, bermula bab yang pertama. If'al lala yaf'al lilu if'in lala. Itu dipanggil wazan dia. Tempat acuan dia. Mauzunuhu, bermula perkara yang ditimbangkan. Akan acuan apa dia? Iqa'an sasa, yaqa'an sisu, iqa'in sasan. Apa maksud iqa'an sasan? Nanti kita tengok. Maksud bawah tu ada. Dia ada hurai bawah tu Wa alamatuhu, dan bermula tanda-tandanya, tanda bagi bab yang pertama ni, bagi mulhaq ihram jama' ni. Ayyakuna. Jadi kalau alamat tu mubtada, ayyakuna tata'ul masdar jadi khabar. Tapi saya tak nak halusi benda tu saya tak nak memperincikan. Takut kita pening. Itu dalam habuan nahu lah tu. Ayyakuna dia panggil jadi khabar, dia panggil ta'wil masdar jadi khabar pada kata alamatu. Soalnya kata wa alamatu ayyakuna ay kaunu madhihi. Itu dia. Ta'wil masdar gitu. Bahawa adalah fi'il madinya, fi'il madi bagi bab yang pertama.
Ja'ian khabar dari ayakuna. Datang di atas 6 huruf. Sama juga, datang di atas 6 huruf. Ha. Tapi datang di atas 6 huruf tu biziyadatil hamzati. Dia panggil ba tu takluk pada muta'alaq pada kata ala. Ha, Biziyadatil hamzati dengan ditambahkan akan hamzah fi awali pada awalnya, pada permulaan bagi madi. Madi bagi bab pertama tu lah mana? Permulaan bagi bab pertama tu if'alala. Apa nak? Tambah hamzah. If'alala. Satu. Wa nuni bainal aini wal lami. Atau pada kata hamzah. Lagi pula ditambahkan akan nun. Tambah nun tu kat mana? Bainal aini wal lami. Tambah tu di celah-celah di antara ain dengan lam. Mana? If'an lala. If'an lala. Tambah nun tu di antara ain dengan lam pertama. Atau wa harfin akhara. Atau pada kata hamzah. Dengan ditambahkan akan huruf. Huruf mana? Huruf yang lain. Yang adalah ia huruf yang lain itu daripada jenis bagi lam bagi fi'ilnya, fi'il bagi madhi. Mana jenis lam? Tu, if'alala. Jadi lam tu dia ada dua situ. Maka ditambahkan huruf yang lain tu, bukan huruf akhir huruf yang lain itu daripada sejenis lam yang sejenis bagi lam fi'il. Mana sejenis lam bagi fi'il? Lam pertama tu panggil lam fi'il. Adapun lam kedua dia panggil lam sejenis. Tu kena faham. Dia kalau dalam kitab ni ibarat dia kena faham. Bila sebut lam yang bersejenis, maksudnya lam tu dia sama dengan lam bagi lam fi'il. Lam fi'il tu panggil lam asli. Lam asliyah. Lam pertama tu if'al lala, lam pertama tu lam asliyah. Lam asal. Adapun lam yang kedua yang panggil lam yang bersejenis. Itu dia punya apa? Cakapan dia begitulah ibaratnya. Dia panggil huruf yang lain daripada jenis lam yang pertama. Maksudnya huruf yang lain tu maksudnya huruf lam yang bersejenis. Huruf lam yang bersejenis yang sama dengan lam pertama. Tu dia. Di mana tu? Tambah tu fi akhirih pada akhirnya, akhir bagi fi'il bagi madhi. Akhir bagi madi bagi bab yang pertama. Mana? Tu. If'alala. Nampak lam tu duduk di akhir bagi fi'il madhi. Habis. Wa bina'uhu li mubalaghatil lazimi. Ni binaan dia. Dan bermula binaannya, binaan ini bab. Hantaran ini bab. Terbina ini bab ni makna dia apa? Li mubalaghatil lazimi, dihantarkan bagi mubalaghah lazim. Bersangatan lazim. Nanti tengok. Sebab apa boleh kata dihantarkan bagi mubalaghatil lazim? Dia panggil li'annahu tu illat bagi muta'alaq bagi lam Syafi'i. Li'annahu tu lam tu dia panggil illat pada kata muta'alaq bagi lam yang kita takdirkan maudhu'atun. Ni payah sikitlah. Sebab apa boleh dihantarkan bagi mubalaghatil lazim? Li'annahu. Kerana sesungguhnya halawa sya'na yuqalu dikatakan, yuqalu tambah sikit ai fil lughati pada lughah, dikatakan pada bahasa. Tulis itu. Dia kata apa? Ni asal ikut asal tu. Qa'asa rajulu. Apa maksud qa'asa rajulu? Idza kharaja sadruhu fil jumlati. Apabila telah keluarlah oleh dada lelaki itu.
Apa telah keluar? Kalau tengok kamus, dia kata menonjol. Dada ke depan lah. Kalau kitab tulis apa ajaran Ana? Dia terjemah ke mana? Apabila dadanya menonjol keluar. Apabila menonjol keluar. Apabila dadanya menonjol keluar. Menonjol ni ke depan lah. Fil jumlati ini pada sebahagian setengah-setengah kelakuan. Bukan setiap ke depan gitu. Tak. Fil jumlati ni kena tahu. Apa maksud fil jumlati? Yang ni pada sebahagian kelakuan. Yang dia kita dalam kitab dia sebut apa? Fil jumlati diterjemah ke mana? Ajar mana? Diterjemah macam mana? Fil jumlati. Diterjemah macam mana tu? Fil jumlati. Ajar Yaakob. Dia tak sebut, tapi dia sebut apabila dadanya menonjol ke depan sedikit. Oh, ke depan sedikit. Fil jumlati dia tak ada terjemah Dia sebenarnya dia apabila dia asalnya kharaja tu keluar. Maksud apabila ke depanlah dadanya pada setengah-setengah kelakuan. Maksudnya bukan sentiasa ke depan tu tak. Kadang-kadangnya ke depan. Boleh kata, Itu fil boleh kata jumlah. kadang-kadang boleh lah kot. Kadang-kadang. Jarang-jarang lah. Bukan setengah-setengah masa, setengah-setengah kelakuannya. Kadang-kadang bila setengah keluar, bila jumpa orang dia ke depan. Macam tu lah. Itu maksud dia. Bukan sentiasa ke depan tu, jangan ditetap tu tak. Tengok. Itu belum masuk kita lagi tau. Wa yuqal. Ni. Dan dikatakan. Itu ku'asa. Kalau iqa'an sasa, ni bersangatan lazim ni. Iqa'an sasa rajulu. Telah ke depanlah. Telah bersangatan depanlah dadanya, dada lelaki itu. Asalnya, seolah depan sangat. Bersangatan. Menonjol sangat. Ustaz, Tegak Ustaz yang sangat. ni Ustaz yang ni dia terjemah macam ni pula. Apabila dadanya menonjol keluar dan punggungnya masuk dengan sangat. Apa punggungnya apa? Punggungnya masuk dengan sangat. Dalam bahasa orang Indonesia Boleh buat lukisan Ustaz. Boleh buat lukisan. Dia bayangkan fikiran kita lah. Payah saya nak lukis tu. Lukis orang. Dia je ni, tengok. Itu tak apa, itu maksud dia ni, tengok. Iza kharaja sadruhu. Apabila keluarlah dadanya, dada lelaki itu, dan masuklah, dia bukan punggung tu, zuhru tu belakang. Kalau kitab saya cakap lain. Apabila dadanya menunjuk ke depan dan belakangnya termasuk ke dalam dengan bersangatan. Tu kena. Tu kena. Banyak kat dah belakang tu. Cuba tulis. Tengok. Tu kena. Tu terjemah tu tepat. Terjemah itu tepat. Bukan punggung tu. Zuhru tu belakang. Ni zuhru belakang ni. Dia bila dada ke depan, maka belakang tu jadi dia masuk ke belakang, masuk bersangatan lah macam ni. Bila ke depan tu jadi kita punya belakang belakang itu tu dia masuk. Dia masuk ke depan. Nanti ya. Macam mana nak lukis? Ya, macam dia apa? Nak lukis tak pandai juga.
Maksudnya belakang dia Macam melentuk. macam inilah. Tapi saya tak pandai nak lukis, tapi ke depan tu jadi, bila nak ke depan, belakang tu jadi masuk ke dalam. Lebih kurang itulah. Saya lukis pun tak kena. Dia macam dah ada ke depan, jadi yang belakang tu tolak ke depan, tolak masuk. Nampak Abang Malah? Nampak Ustaz dia melentik. Belakang tu macam melentik ke dalam. Belakang tu masuk melentik. Hmm. Tu dia. Tapi bersengatan. Macam ni ke depan macam tu. Ni nak Ustaz. masuk, ni contoh ya. Ya je. Dia contoh-contoh lain tak ada ke Ustaz? Memang khusus untuk ni je. Dia usul untuk ni. Nanti kalau ada, dia kena cari contoh lain tu, kena tengok wazan lain. Dia kena tengok contoh lain. Kalau sebab wazan ni jarang digunakan Haji Yaakob. Dia bukan semua ayat kita boleh guna macam doroba, tak boleh nak guna, tak boleh tu. Dia bukan kata doroba tu guna, tak boleh. Dia setengah-setengah sebahagian. Dia punya ayat dia kena tengok dalam kamus. Tapi bukan semua. Bukan semua Tapi nak cerita bersangatan. Kalau tengok syarah dia dulu, yang saya pegang syarah dia pun, dia tak ada contoh yang lain. Walaupun syarah dia pun dalam kitab ulama dulu pun dia tak beritahu. Dia baru yang ni. Satu ayat ni. Tapi nak ceritakan bersangatan tu lah. Dengan nak cerita mubahatul lazim. Atau wazan ni lah. Atau wazan mulhaq ni. Tapi mulhaq ni jarang digunakan. Ya Yaakob. Jarang dia sebut dalam Quran tu, tak ada lah. Kalau ada pun satu, dua, itu pun tak ada. Dia tengok maksud lain. Tapi kalau Qa'asa tu ada. Qa'asa. Kalau Qa'asa tu ada lah. Tu dia. Baik tengok. Boleh ke Ustaz diunsamakan Pak Asad sebagai orang yang menyombongkan diri sebab meletakkan dada di depan? Ataupun dia memang contoh fizikal? Dia bukan untuk sifat hati ni, dia tak ada. Kalau macam sifat hati ni dia ada kalau dalam syarah dia sebut. Dia tak ada, ni memang betul-betul dia macam tu. Dada dia macam tu. Bukan sebab dengan menyombong tak Bukan macam tu. Dia bukan nak masuk gitu. Dia ada setengah-setengah PL, dia maksud kata menyombong tu ada, tapi bukan atas wazan ni tak. Contoh dulu kita belajar kata sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad dia kalau kita tengok tu dia ada untuk hantaran untuk, kalau kita tengok sebelum ni sulasi mujarrad tu hantaran untuk huruf halak. Ada setengah-setengah tu dihantarkan untuk apa, macam fa'ala tu atau wazan untuk warna. Dia ada gitu. Ada aib. Dia ada nampak ihram jamaah itu kita belajar dulu tak? Sulasi mazid bi harfin. Kadang-kadang dia dihantarkan untuk aib, untuk kemaluan, perkara-perkara aib. Dia ada sebut. Kalau ini dia tak ada sebut. Bukan yang ni Dia macam orang berkawat lah Ustaz. Dia berdiri tegak, badan depan belakang melentuk ke dalam sedikit. Macam tu lah maksudnya. Betul. Itu kena betul. Itu mendada. Apa? Mendada kan Ustaz kan? Diri tegak itu. Kita panggil mendada lah. Tu dia. Habis. Tapi ni tak ada payah pun sebab dia nak tahu terjemah je tu. Tapi nak kita faham kata, bila sebut iqa'an sasar rajulu ni, maksudnya dia bersengatan depan tu sehingga kan dan masuklah di belakang dia tu bersengatan. Maksudnya melentik. Tu dia. Terjemahan buku kain itu tepat. Itu siapa terjemah tu kain? Bagus buku tu. Siapa yang terjemah tu? Nurul Zaman MZ. Kan? Siapa lah terjemah? Orang Melayu kan? Malaysia kita? Tu Alah, hari tu kan diorang cakap ada ustaz. Mana tahu kata ustaz pondok mana yang terjemah? Dalam grup Nahu Saraf itu diorang discuss. Dia kata ustaz pondok mana itu diorang cakap. Ada beli ke? Ya, nanti kalau terjemah tu dia ada buat tu kan ustaz tu. Tapi cuma dia buat, dia tak baca, cuma dia terjemah lah. Bukan ibarat kitab tapi boleh guna. Dia tulis Nurul Zaman MZ. Baguslah, tu terjemah dia bagus. Habis. Ustaz, fi jumlati tu boleh makna sedikit tak? Sedikit tu nak kata dah ada depan sikit tu tak boleh sebab dia
Dia kata fil jumlati ni sepatutnya pada setengah-setengah kelakuan. Bukan sentiasa di depan tu, bukan. Kalau fil jumlati maksud mana fil ba'dil ahwal, kalau saya tafsirkan. Mana dengan pada sebahagian-bahagian kelakuan, bukan sentiasa kelakuan tu begitu dak. Itu yang pada kalau kau asal. Kalau ikut asal tu tak ada. Ha. Habis. Sebab kan, saya rasa kalau saya tengok daripada terjemahan kat sini, dia macam maknanya, kalau yang mula-mula tu dia nak cakap apabila dadanya menonjol ke depan sedikit, lepas tu dia bandingkan dengan yang dikatakan apabila dadanya menonjol ke depan dan belakang itu termasuk ke dalam dengan bersangatan. Maknanya mula tu cakap pasal sikit, lepas tu dia compare Boleh dengan jadi, boleh jadi. bersangatan. Tapi boleh jadi fil ba'di tu dia terjemah gitu, boleh jadi. Dia faham gitu. Tapi kalau kita tengok jumlati ni, asal jumlah ni asal keseluruhan, tapi tak boleh terjemah gitu. Maksudnya kita kata fil ba'di mungkin kata, boleh jadi terjemah sedikit, boleh juga. Boleh. Fil ba'di sebahagian, sedikit. Betul. Tu boleh juga terjemah gitu. Fil jumlati ni fil ba'dil ahwal. Baik. Al-babusani if'al la yaf'al li. If'al la'an. Ni semua wazan-wazan yang jarang kita dengar. Dia dah panggil nadir. An-nadir kal ma'dum. Benda-benda yang jarang dengar tu seperti tak ada. Kata ulama. An-nadir kal ma'dum. Benda yang jarang tu macam tak ada dah. Ibaratnya kalau kita beli jarang-jarang benda yang jarang ada, seperti tak ada dah lah. Sebab apa? Sebab bukan semua kedai ada jual. Ibarat ni gitulah. Tengok. If'alla yaf'ali if'illa'an. Mauzunu. Islan qa yaslanki islin qa'an. Tu tak apa. Tak mau tengok terjemah bawah tu. Islan qa ni apa maksudnya? Kita dah beritahu dulu. Apa maksudnya? Tidur melentang. Tengok. Wa alamatu ayyakuna madhi ala sittati ahrufin. Dan bermula tanda bagi bab yang pertama, bahawa adalah fi'il madi bagi bab yang kedua. Bukan bab pertama ni, bab kedua. Silap. Bermula tanda bab yang kedua, bahawa adalah fi'il madi bab yang kedua, datang di atas 6 huruf. Sama juga datang atas 6 huruf juga. Tapi biziyadatil hamzati, dengan ditambahkan akan hamzah fi awali, pada awal bagi bab yang pertama, bab yang kedua. If ala, tambah alif di depan hamzah tu. Wa nuni bainal aini wal lami fi akhirih, dan ditambahkan juga akan nun di antara ain dan lam. Lepas tu apa? Ada wal ya tak? Kita lagu mana tu? Bainal aini wal lami. Lepas tu? Yang ini. Fi akhirih. Wal ya'i. Dia kena tambah wal ya'i, betul. Fi akhiri. Wal ya'i fi akhiri. Kita atur kat ini jatuh pula dah. Ingatkan lengkap sangat, ada jatuh juga. Bukan. Ustaz, yang jatuh ni kitab yang Jawi, kitab yang bahasa Arab ni yang baru tu. Kitab yang terjemahan tu tak jatuh. Kitab yang baru ni banyak jatuh tau daripada hari tu. Oh. Kalau kita ada terjemah tu ada Ada. Yelah. Kitab saya pun jatuh, tapi saya ada buat penjagaan. Yang kitab Arab ni. Wal ya'i, tambah yang satu. Ditambahkan hamzah pada awalnya, awal fi'il madi, dan juga ditambahkan nun di antara ain. Tambahkan nun di antara ain dan lam. Atau wal ya'i, dan ditambahkan akan ya atau pada kata hamzah. Ditambahkan ya tu fi akhiri, pada akhirnya, akhir bagi fi'il madi bagi bab yang kedua. If'alla ya tu. Belakang tu. Dia panggil ya alif maksurah. Nak baca if'alla yu tak boleh. Arab tak sebut gitu. Berat bagi orang Arab nak sebut if'alla yu, tak boleh. Disebut if'alla
Jadi ya tu rupa dia tu dipanggil ya alif maksurah. Tengok. Habis. Wa bina'uhu lil lazimi. Ni lazim, bukan mubalarah lazim. Kalau mubalarah ni kita punya bersangatan lah Haji Yaakob. Dan bermula binaan bagi bab yang kedua ni lil lazimi dihantarkan pada fi'il lazim. Dihantar pada fi'il lazim. Mana dia contohnya? Ni tengok. Islan ko Zaidun. Tidur melentanglah oleh Zaid. Zaid tu tidur melentang. Nampak tak? Dia fi'il lazim. Bila tu izana ma'ala qafahu. Apabila tidurlah ia Zaid di atas batang tengkuknya. Dia tidur di sini lah. Duduk kat atas tengkuk dia. Itu. Qafahu tu batang tengkuk Qafah. Kalau kita tu kat ini terjemah macam mana? Izana ma'ala qafahu. Kita kat ini lain sikit macam mana? Bunyi dah. Tak ada terjemahan. Dua-dua kitab tak ada terjemahan dia. Oh, tak ada kitab, tak ada terjemah. Yang kat ini tak ada terjemahan tak? Tak ada. Dua-dua tak ada. Kitab ni selalunya kalau misal tu dia tak terjemah. Selalunya tak ada. Oh, ni Izan nama ala qafau tak ada terjemah Tak ada. Tapi tadi Iza kharaja sadru ada pula Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Oh. Dia jarang tak sekali-sekali. Kebanyakan memang tak ada. Jarang sangat dia ada. Maksudnya dia tidur melentang tu maksudnya dia tidur dalam di atas tengkuk dia gitu. Kita panggil dia tidur atas bantal kan, tapi maksudnya kepala tu duduk kat tengkuk lah gini. Kan melintang sini lah. Baring. Kitab bahasa Arab yang baru ni langsung yang Iza apa tu langsung tak ada. Yang 3 perkataan tu. Kita apa bahasa Arab saya kita ada ni? Tak saya ada. Ni yang Ustaz Nuzul apa ni lah recommend tu yang dia kata tulisan dia besar lah jelas tapi banyak dia cicir. Ini tak ada perkataan Iza yang 3 perkataan tak ada. Tak apalah. Ni kalau buat penjagaan tu. Nanti akan tulis tu patutnya. Tapi tak apa, ada rumi tak apa. Izan nama ala qafah tu tak apa. Dah ada tu tak apa, boleh backup. Tulis balik kat situ. Kat bahasa Arab tu. Tapi kalau yang satu kitab je memang tak ada lah. Kalau beli kitab bahasa Arab. Kalau baca satu kitab je habis lah. Tak boleh. Yang jemaah lain semua ada ke kitab? Ada apa rumi? Ada ke? Ada Izzah. Ada Izzah, ada. Ajar Faridah ada? Yang lain semua pakai Arab saja ke? Mama Malam? Saya punya terjemahan karya Al-Imam Mala Abdullah Dun Qazi. Matan Dinawai. Rumi ada. Kalau Rumi ada tapi okey, dia tak ada terjemahan lah Ustaz. Yang Islam ko Zaidun tu tak ada terjemahan. Ya, tak apa. Dia cuma bagi contoh saja. Tidur melentang. Ada tulis lah dalam buku. Kena dobit tu. Dan orang lain tu ada tak? Yang apa siapa tu? Haji Zul ada? Haji Zul. Ajar Faridah ada? Ajar Faridah mau masuk? Ada saya Ustaz. Ada. Ada Ada Rumi ada. Tadi Rumi ada tak apa? Ya. Kalau yang Arab, kalau pakai yang Arab saja, kalau boleh tulis Arab tak apa. Ada Ustaz. Okey. Ustaz, apa beza dengan bab 5 tadi? Ustaz, dia pun maknanya sama juga tu. Tafa'lah. Tafa'lah. Tasal ko Zaidun. Dia pun baring Dia beza wazan lah. Dia beza wazan. Tapi makna sama. Wazan berlainan tapi makna sama. Okey. Dia gini ada satu punya contoh kita baca orang baca doa apa? Kalau sama doa ni dia ada makna sama je Nak ingat balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Rabbil alamin wassallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin. Salatan tunjina biha. Salatan tunjina. Tunjina tu kan kita baca dalam apa? Contoh apa contoh kita baca dalam tahlil kan? Allah salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami' ahwal wal afat. Tunjina boleh baca, tunajina pun boleh baca. Kalau orang pandai sorof. Sebab maknanya sama. Kalau kita kata Allahumma salli salatan tunjina. Tunjina boleh baca, tunajina pun boleh. Tu dia. Nampak tak? Tu dia kalau tapi dalam penulisan dalam Yasin semua dia baca tunjina, tunajina tak ada. Tapi kalau orang pandai bahasa Arab dia boleh quiz. Tunajina boleh. Ni tafa'la dengan if'ala dia berlainan wazan. Dia berlainan wazan. Cumanya dia beza dia di atas 5 huruf, yang ni 6 huruf. 6 huruf. Habis itu. Contoh yang baca yang tadilah. Tunjina dengan tunajina. Maksud sama. Tapi kalau ada orang dengar kata, salah baca ni. Jangan gaduh kita hukum kata salah baca. Dia baca betul, makna dia sama. Di bahasa Arab ni luas. Ikut sedap orang Arab je lah. Ikut sedap orang Arab je sebut. Inilah. Macam kita lah. Kalau panggil, ada setengah orang panggil pajak, panggil bajak boleh, cangkul boleh. Setengah orang tu kalau dekat petani panggil bajak, dia tak panggil cangkul. Bahasa lain-lain. Tapi maksud sama je benda tu. Macam tu lah, ibarat dia gitu. Baik, tengok. Summa lam. Dia Hamzah tu dipanggil Hamzah wasal. Sebab tu macam summa lam. Jangan macam summa i'lam. Kalau baca summa i'lam, jadi dari segi pembacaan tu tak kena. Kalau Arab dengar tu jadi tak tepat dengan kaedah. Sebab i'lam tu Hamzah wasal. Sebab tu kita baca bila sambung summa lam. Jangan macam summa i'lam. Boleh baca, tapi kalau orang pandai bahasa Arab, dia dengar, orang ni baca tak kena ni. Tak salah, tak ada dia haram, tak ada. Tapi nak kata pertuturan bahasa tu. Memang betul yang kita faham maksud dia. Tapi dari segi bacaan. Macam orang putih lah. Kan orang putih dengar kita cakap, kita punya grammar macam mana, macam tu lah. Memang orang putih tu faham. Oh, dia nak macam ni. Kalau kita cakap orang putih, kita cakap orang putih tu, kalau jumpa orang putih kita tak pandai grammar, tiba cakap I'm go. Kita kata I'm when, ataupun I'm go. Dia pun orang putih pun tahu, dia ni nak pergi kat sini, tapi dia guna go. Contohlah. Padahal orang putih tu faham lah, tapi dari segi penggunaan ayat kita tak betul. Macam tu lah, ibarat dia gitu. Summa lam. Summa tu dipanggil haraf ataf. Huruf ataf dia panggil. Kemudian, tengok. Ni summa ni, dia bersangkut paut dengan dulu. Kemudian daripada apa? Kemudian daripada awal kitab. Mana yang dulu? Mula sekali. Tu. I'lam anna abwabat tasrifi. Dulu mula sekali lepas bismillah tu. Muka surat depan sekali. Summa ni dia berkait dengan dulu. Betul kan? Baik, setakat yang kita belajar bab Busani ni ada berapa bab semua? Dah berapa bab dah? 35 bab boleh tak? Ajar mana? Sekarang 35 dah. 35. Dah habis dah kan? Betul. Kita kata summa 35 ni dah. dekat yang dulu. Summa ni atofkan pada yang dulu. Mula awal kitab dulu. 35 bab dah habis dah belajar. Cukup dah.
Kita dah habis 35 bab. Cuma ada tambahan lagi lain pula. Jadi kalau bab tasrif ada 35 bab semua. Untuk kitab ni lah, dalam kitab lain tu ada lagi. Kalau kitab tinggi-tinggi sikit tak ada. Kadang 40 bab. Tengok. Summa'lam. Kemudian hendak ketahui oleh kamu. Annal fi'la, akan sesungguhnya fi'al itu. Fi'al itu fi'al istilahi. Al-munhasira fi hazil abwabi. Terhasar, terbatas. Tersakat. Kalau orang tadi panggil tersakat. Terbatas bahasa kita panggil. Fi hazil abwab, pada ini bab. Jadi fi'il yang kita belajar sebelum ni, Sulasi mazid apa semua tu, itu semuanya terbatas pada ini bab. Bab apa? Ini bab. Jadi fi'il semua tadi tu semua terbatas pada ini bab. Apa ini bab? Tulis. Yakni pada 35 bab yang terdahulu. Tulis. Lebih situ. Yakni pada 35 bab yang terdahulu. Haji Yaakob dia terjemah lagu mana Haji Yaakob? Yang fi Haji Abwab. Fi'il yang tersimpan pada bab ini. Dia tak cakap apa bab ini, dia tak beritahu. Tak ada beritahu. Maksud kata tersimpan tu maksudnya nak cerita kata fi'il tu semuanya hanya ada pada 35 bab ni sahaja. Tu nak cerita. Tersimpan tu maksudnya pasal yang hasil tu tersimpan, betul maksud benda. Tapi nak bagi kefahamannya fi'il semuanya fi'il tu semuanya terbatas ataupun kita kata hanyalah ada pada 35 bab saja. Hanya ada pada 35 bab saja. Kitab dalam kitab ni lah. Mana dia? Ni tengok. Imma sulasiyun mujarradun salimun. Ada kalanya. Sulasiyun. Ini fi'il sulasi mujarrad. Bila sebut kata fi'il sulasi mujarrad, apa maksud fi'il sulasi mujarrad? Haji Yaakob, kita nak belajar dulu. Dia ulang balik. Fi'il yang mempunyai 3 huruf. Akak tu je ke? 3 huruf apa? 3 huruf yang asal tanpa tambahan apa-apa. Ya, betul. Asli. 3 huruf yang asal dengan ketiadaan huruf tambahan. Tu kena ingat nanti orang kata 3 huruf apa? 3 huruf yang asal dengan ketiadaan huruf tambahan. Kalau bahasa Arab dia panggil imma sulaya, ini fi'lun sulasiyun mujarradun khalin anil ahrufu az-zawaid. Yang sunyi daripada huruf-huruf tambahan. Sunyi maksudnya tak ada lah sunyi. Kalau kita kata sunyi je rumah ni. Apa maksud sunyi rumah ni? Tak ada orang kat rumah ni. Apa sunyi tu? Dia orang dulu cakap dulu, orang Arab pun, kan orang Melayu kita dulu pun dia cakap dia ada dia punya bahasa dia. Dia panggil berlapik lah. Dia tak ada kat rumah ni, tak ada orang ni. Dia kalau orang cakap dia sedap sikit. Rumah ni sunyi, tak ada orang. Rumah ni sunyi je. Apa sunyi? Tak ada orang. Itu maksud dia. Dia panggil kalau malam orang belajar ilmu tauhid, dia masuk dalam bab apa ni ajaran mana? Bila sebut sunyi, kita melambang apa? Masuk bab apa ni kalau mengaji tauhid ni? Nak tanya, nak tahu, ingat tak bab apa ni? Dia panggil sifat apa ni? Tak ingat Ustaz. Apa ni dekat ini? Kalau dalam bab tauhid ni panggil sunyi daripada dia panggil sunyi ni masuk bab apa ni? Salbiyah tu Ustaz. Salbiyah. Kan kita kata sifat salbiyah. Bila kata Allah Ta'ala tu contoh Esa,
tak berbilang. Yang tu. Ha, nampak tak? Ajaran Rana nampak? Yang tidak. Okey. Dia panggil sifat salbiah. Kita kata miskin, tak ada harta. Ternafi, Ustaz. Apa? Baru ingat. Ternafi. Bila sebut kata sunyi, maksudnya ternafi 3 huruf, tak ada 3, hanya ada 3 huruf, tak ada huruf tambahan. Ternafi huruf tambahan. Tengok. Dia kita nak praktikal gitulah. Kalau orang tanya soal, sunyi ni dia masuk dalam tauhid itulah. Tapi saya tak mau bahas tauhid lah. Tapi nak cerita benda tu. Kalau bahasa orang putih, dia panggil PAN. PUN. Satu ayat tapi makna dia 2. Maksudnya satu huruf makna 2. Itu bahasa Mak Saleh lah. Ya. Atau mungkin saya tak pastilah tu. Tapi kalau yang kalau ilmu tauhid tu dia panggil sifat salbiah lah. Dia panggil sifat salbiah. Sifat adamiah dia panggil. Apa tu tak mau bahas tauhid? Tengok ni. Pening tauhid tu. Kita praktikal gitu. Kita boleh main lah. Maksudnya kita boleh tahu. Sebab sunyi tu kita faham. Dia tak ada lah. Baik. Imma sulasiyun mujarradun salimun. Bila sebut salimun, apa maksud salimun? Dia tulis apa Haji Yaakob? Imma sulasiyun mujarradun salimun, dia tulis apa Haji Yaakob? Tak ada sebut, tapi maknanya selamat lah. Selamat Tak apa? ada. Selamat apa? Ni kena tulis. Tulis itu. Selamat daripada huruf illat. Selamat daripada huruf illat. Nanti ya, nak tulis bahasa Arab. Huruf illat tu makna dia apa Ustaz? Nanti jap. Saya tengah nak tulis jap, sabar. Huruf illat, alif wa ya, Mama. Ya, betul. Jap. Dia Okay, thank you. salimun min hurufil illati wa tad'if wal hamzati. Salimun min hurufil illati wa tad'ifi wal hamzati. Ni. Nanti saya terjemah. Nampak lagi? Okey, cantik tu Ustaz. Ya. Snap. Snap atau nanti tulis balik. Dah. Okey. Salimun. Selamat ni apa? Yang ni sejahtera daripada huruf illat. Huruf illat tu iaitu alif, waw dan ya. Satu. Lagi pula min hurufil illati wa tad'if. Wa tad'if ni tulis huruf yang berganda. Contoh madda. Nampak tak? Madda. Dia ada tasydid. Huruf yang berganda maksudnya huruf yang ada tasydid. Asal jalla, jalala. Kan kita kata azza wa jalla. Azza tu wa jalla. Tu panggil huruf tad'if, huruf yang berganda. Maksudnya huruf yang ada tasydid. Tad'if ni berganda. Yang ketiga huruf hamzah. Ini hamzah ada. Maksudnya ada huruf hamzah. Itu panggil selamat. Maksudnya sejahtera, maksudnya tidak ada huruf illat. Nampak sejahtera?
Tu fi'il apa tu? Apa tu? Dia panggil salbiah tu, sifat salbiah tu. Saya sejahtera daripada penyakit. Contohlah orang tanya, orang cakap, awak ada penyakit tak? Kalau kita ayat kita, saya sejahtera daripada penyakit barah. Apa yang kita faham? Dia tak ada penyakit apa? Penyakit barah. Tak ada, ternafi, sifat salbiah. Nampak ya Jalana? Ya, Ustaz. Okey, baik. Habis. Nahu contohnya karuma. Karuma tengok. Tengok Haji Yaakob. Karuma kan? Karuma huruf ilah ada tak ada? Haji Yaakob. Tak ada pula. Huruf Karuma. tadif ada tak tadif? Tak ada juga, tasdid tak ada. Hamzah pun tak ada. Hamzah pun tak ada. Maka itu dipanggil sulasi mujarad salimun dia panggil. Ini dia nak bezakan apa yang kita belajar dulu. Kan kita kata sulasi mujarad, sulasi mazid apa semua tu. Ini dia nak terangkan balik. Apa dia sulasi mujarad salimun? Apa dia sulasi mujarad ghairu salimun? Tengok. Wa imma sulasiyun mujarradun. Dan adapun fi'il sulasi mujarrad, tapi fi'il sulasi mujarrad tu ghairu salimin. Kitab tu ghairu salim ke ghairu salimin? Haji Yaakob. Dia baca macam mana tu? Ghairu salimin, Ustaz. Itu tepat. Di idofat. Dia baca idofat. Ghairu salimin. Betul. Adapun fi'il sulasi mujarrad yang tidak sejahtera. Apa yang kita faham tak sejahtera? Depan dia. Maksudnya ada apa ajaran bila kita sebut tak sejahtera? Ada huruf illah. Ada penyakit lah. Illah, asal illah ni penyakit. Maksud illah asal penyakit. Tapi di kat sini kita panggil huruf illah ni yang ada huruf ya lah. Asal illah ni kalau maksud terjemah dia tu penyakit. Huruf yang ni penyakit. Ada penyakit. Tengok. Tengok. Adapun fi'il sulasi mujarrad yang tidak sejahtera. Bila sebut yang tidak sejahtera apa dia? Sama ada dia ada huruf ilat, sama ada dia ada huruf tad'if ke, ataupun sama ada dia ada huruf hamzah. Itu kena mindset kita kena faham tu situ. Mana contoh wa'ada. Wa'ada ni maksudnya apa? Dia ada tulis tak terjemahannya? Tu Haji Yaakob. Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Wa'ada ni janji. Oh, wa'ada Allah. Dia gini, kalau janji baik, wa'du. Wa'ada tu wa'du. Wa'ada yu'adu wa'du. Kalau janji jahat, janji buruk, wa'id. Wa'ain yadal. Ini dari segi bahasa. Saya ada sekejap. Ni ilmu sikit lah. Kalau ada jumpa dalam kitab sahabat. Wa'id. Janji buruk. Ni. Kalau dalam kitab tauhid, kalau wa'du janji baik. Ada janji yang baik. Kalau wa'id
Wa'idun dipanggil janji buruk atau janji jahat. Ataupun kita kata janji seksa. Dah, tu kat ini dah. Dah Ustaz. Okey. Dia beza tu dia. Wa'du wa'id. Kalimah sama. Tapi bila tambah ya tu, janjian buruk. Janjian seksa lah. Sebab tu kalau dalam kitab tauhid dalam Quran, ada wa'id. Kita tahulah, itu janjian seksa daripada Allah Ta'ala. Kalau wa'dun, wa'adallahu alladhi, contohlah, wa'adallah. Allah Ta'ala telah janji. Janji apa tu? Janji baik. Lepas tu, itu bahasa Arab. Dia, kalimah tu kadang-kadang kita berkata janji tu memang janji dah. Tapi dia, kalau dia ada tambah sikit ya tu, janji apa pula? Habis. Dia macam perkataan diddu lah, berlawan lah Ustaz ya. Tapi kalau ya tu biasa, kalau karim tu dia jadi bersangatan kan. Kalau karim tu sifat orang yang mulia. Isim fa'il. Dia panggil sifat musyabahah, orang yang mulia. Karimun. Itu lain. Cumanya kalau nak ni beza ni kalimah bahasa Arab dia tak ada dalam kamus. Tapi kita kalau belajar bahasa Arab, kalau tengok dalam kitab-kitab Arab, kitab tauhid, dia ada akan bahas. Habis. Kalau karuma tadi tu mulia. Karuma tu mulia Mama Mala. Maksudnya karuma tadi tu. Nahu karuma. Karuma tu mulia. Bukan nama orang Karuma. Nanti takut Mama kata, Karuma ni nama bahasa apa macam India pun, nama orang. Nama Karuma. Bukan Karuma tu mulia. Habis. Jadi wa'ada ni apa yang ada kat sini, apa yang tak sejahtera dekat sini? Tu Haji Yaakob. Ada wow di huruf pertama tu, ada wow. Wow tu panggil wow tu sebab apa dia panggil apa? Huruf apa tu? Ilah. Huruf illah, tepat sekali. Huruf ilah. Wow. Okey, baik, tengok lagi. Wa imma rubaiyun mujarradun salimun. Dan ada kalanya rubai. Rubai ni fi'il rubai. Apa dia fi'il rubai? Apa tu? Kak Rozita nak tanya pula. Asyik dengar je orang asyik tanya. Empat huruf Ustaz. 4 huruf. 4 huruf. 4 huruf apa? 4 huruf asal. 4 huruf asal. 4 huruf asal. Kita tengok. Wa imma, dan ada kalanya fi'il rubai mujarrad. Bila sebut mujarrad, apa dia Hajar Farida? Sunyi daripada huruf tambahan. Wah, betul. Tepat sekali. Sekolah sebut salimun, Hajar Farida? Selamat. Selamat apa? Selamat daripada huruf ilah. Itu satu tu ya? Tadi bagi kita. Selamat daripada huruf ilah, Huruf huruf hamzah. tad'i, Huruf berganda. lagi satu lagi? Hamzah. Huruf hamzah. Tu kena ingat. Kalau orang tanya, kita mengaji surah kena tahu tu. Mujarrad tu apa? Rubai tu apa? Hanya satu. Dia tak mau terjemah bulat-bulat. Salis sejahtera. Itu kita mengaji bahasa tak apalah kita mengaji, tapi kalau ngaji surah, selamat tu apa? Orang tanya kita balik. Nak jawab pun payah. Selamat ni maksudnya tidak ada huruf ilat, tidak ada huruf tad'if, huruf berganda, tidak ada huruf hamzah. Kalau orang dengar, faham. Nampak senang sikit kalau kita nak terang kat orang. Baik, habis. Nahu dahraja. Dahraja ni apa? Dahraja apa? Menggolek. Kita nak belajar dulu kan? Apa menggolek? Panggil apa? Itu ajaran kita panggil menggolek kan apa? Menggolek lah. Menggolek. Kalau bahasa Indonesia tu dia kata apa itu? Ya kau lupa dah. Ya kau. Dia sebut apa ajaran itu? Dia kata itu dahraja. Menggeledek, menggelecek. Menggelecek maksudnya menggolekkan lah. Mik. Wa imma rubaiyun mujarradun ghairu salimun.
Ni tengok. Tak tanya ni. Ada kalanya rubai. Fi'il rubai, bila sebut rubai, kita maklum. Dia ada 4 huruf. Mujarradun. Kita maklum. Dia sunyi daripada apa? Huruf zaidah. Huruf tambahan. Ghairu salimin. Yang tidak sejahtera. Bila sebut tidak sejahtera, apa yang kita faham, Mama Mala? Saya kalau nak habis kitab ni, saya tanya banyak sikit ni. Tidak selamat. Ayah tidak selamat. Apa tak selamat? Saya pun dah confuse. Tidak selamat dari dia huruf dia ada waw, ada huruf ilah. Betul tak? Dia ada huruf ilat lagi? Dia ada huruf berganda. Dia ada huruf apa tu? Hamzah. Dan dia kena cakap gini. Bila sebut kata gini, kalau ghair salimin, boleh jadi dia ada huruf ilat, boleh jadi dia ada huruf tad'id, boleh jadi dia ada huruf hamzah. Boleh jadi. Maksudnya salah satu, bukan tiga-tiga sekali tu tak? Yalah, salah satulah. Apa huruf apa selepas ilat tu? Tadain. Tad'if. Saya tulis tadi dah. Nanti Apa dia? Taf. minta Kak ini tolong post letak dalam tu, dalam ni. Taf'in. Tad'if. Tof. Tad'if. Ni. Tof. Tof. T-O-F. Tof. Tof. Ya, fa. Tof'in. Maksud dia apa, Ustaz? Bukan tu. Tad'if. Bukan. Ain ya fa. Tad'if. Tof'if. Apa maksud dia? Huruf yang berganda. Oh, huruf berganda. Oh. Okey, baik. Alright. Mana contoh now waswasa? Baik, saya nak tanya waswasa nanti sekejap tanya orang lain pula. Haji Khairuddin. Mana lah saya ini terpadam tak dah. Haji Khairuddin tak tahu apa, Ustaz. Saya nak tanya mana dia kata sini yang dengar tak selamat je. ni? Dia dengar je, Ustaz. Dia dengar je. Okay, tak apa. Haji Zul. Pokok Haji Zul dah tahu dah. Belajar lama dah ni. Ya, Ustaz. Haji Zul. Ya, apa dia? Soalan Ustaz. Saya nak tanya. Waswasa tu, apa yang dikatakan huruf yang tak selamat tu? Ada waw. Antara 3 tu mana? Huruf apa? Ada huruf waw. Huruf waw ke? Bukan huruf waw tu. Cuba tengok elok-elok. Apa tu Haji Yaakob? Tolong Haji Zul. Huruf berganda. Ada huruf berganda. Mana huruf gandanya? Was-was. Mana hurufnya? Was-was. Memanglah was-was. Mana yang bergandanya hurufnya? Mana yang huruf bergandanya? 2 sin tu. Huruf sin. sin. Huruf sin tu berganda tu waswasa. Waswasa, sin tu berganda. Yang waw mula-mula tu iaitu waw asal. Waw asal tu dia. Habis. Wa imma sulasiyun mazidun. Ni saya buat lambat-lambat sikit Kalau saya baca cepat 2-3 hari ni habis. Ustaz, dalam kitab ni dia termasuk dalam waswasa tu termasuk dalam sulasi mujarad yang tidak salim. Dia salah kat ni sini Ustaz. Bukan sulasi, rubai. Tak, dalam kitab ni dia, dalam kitab yang terjemahan tadi tu dia termasuk sulasi mujarad tidak salim. Betul. Dia letak dalam sulasi mujarad. Tersilap kitab tu. Saya kita silap tak? Kitab tu silap tu je, bukan sulasi mazid tu, bukan. Tak boleh. Saya punya Ustaz, saya punya rubai mujarrad waswasa. Bukan salah. Macam mana Haji aku punya ajaran tak sama tu, pada kitab sama. Saya pun dapat sulasi mujarrad. Kitab Nawawi pun Kitab lain tu, mujaradnya tidak salim, waswasa. Tu kat ininya.
Was-wasa tidak salim Ustaz. Nak kat ini punya? Mujarad ghairu salim. Ha? Mujarad ghairu salimin. Memanglah mujarad. Rubai ke sulasi? Terjemahan dia bawah tu. Rubai. Rubai sulasi betul. ni. Kalau sulasi tak betul. Haji Yaakob, bukan kena tukar balik. Okey. Tolong tukar balik. Kalau sulasi mazid, ghairu salim itu wa'ada. Sebab sulasi 3 huruf. Kalau was-wasan ni 4 huruf dah ni. Kalau betulkan Haji apa? Haji Zul. Sulasi mujarad. Saya sulasi mujarad. Tak, dia yang ni rasanya tak betul ni sebab dia tak tally dengan matan dia tu. Oh. Dia tak tally, dia terjemahan tak tally dengan matan dia tadi. Yang betul ikut matan dia lah. Betul. Tapi tolong betulkan dia punya spelling dia tu. Apa? Terjemahan dia tu. Betulkan tu. Itu Ustaz. Betul ya? Ya, Zul. Terjemahan dia tidak tepat. Itu yang buat confuse tu. Oh, ya, duduk depan dia confuse tak apa-apa. Tolong betulkan balik dia punya terjemahan tu. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Nasib baik saya tanya. Kalau tak tanya tadi tu rasa takut ada kesilapan. Tolong cek balik semua. Habis. Wa imma sulasiyun mazidun fihi salimun. Dia tengok. Dan ada kalanya sulasi. Bila sebut sulasi fi'il. Fi'il yang 3 huruf. Tapi mazidun fihi. Yang ditambahkan padanya pada sulasi. Fihi itu rujuk pada sulasi. Yang ditambahkan padanya pada sulasi itu sifat pada sulasi. Sulasi mana? Salimun yang sejahtera. Macam mana? Nahu akrama. Akrama tu sulasi mazid. Tapi ghairu salimin. Tak kena. Dia panggil tak kena. Bukan salimin. Fi'il sulasi mazid tapi yang sejahtera. Di sini kena ingat. Habis tak tu hamzah tu depan tu Ustaz? Di sini hamzah di sini dia panggil hamzah yang ditambahkan 1 huruf. Kena faham itu. Bukan ghairu salim. Tapi ditambahkan akan hamzah tu kerana ditambahkan 1 huruf. Fi'il sulasi tapi ditambahkan 1 huruf. Lagi pula yang sejahtera. Dia tak ada huruf ilat. Itu bukan huruf ilat. Alif tu bukan. Itu huruf tambahan. Bukan hamzah tu, bukan hamzah semata-mata. Mahmuz tu bukan. Dia nak tahu dia gini, nak beza gini. Kalau tanya Ustaz, hamzah tu Ustaz, bukan huruf hamzah tu ke? Dia tak sama. Sebab kalau hamzah yang awal, dia gini contoh, contoh akan tulis. Contoh qara'a. Qara'a, ba'a. Akala. Akala makan kan? Nanti tengok, nanti saya tulis. Ni nak kata hamzah. Sebab dia contoh hamzah tak ada sini. Tapi saya nak bagi nampak dulu. Ghairi salim Ustaz. Sebab ada kedua-duanya ghairi salim. Ba'a dengan qara'a. Kalau macam ni akala, ini dia panggil hamzah ni, dia panggil ada huruf hamzah depan. Maksudnya fi'il yang asal tu hamzah. Hamzah yang asal. Ada pun akrama, hamzah tu bukan asal. Hamzah tu tambahan. Ini dia panggil fi'il mahmuz, dia panggil. Akan datang terbelajar juga. Nampak ni? Contoh ba'a. Ba'a tu hamzah tu alif tu alif asal. Qara'a membaca. Qara'a tu yang hamzah di belakang tu itu asal, bukan tambahan. Skrin Ustaz gelap. Gelap. Tak
nampak apa pun. Tak nampak? Siap. Saya nampak, Mana? saya nampak jelas akala, ba'a dengan iqra. Qara'a. Sekarang baru nampak. Tadi tak ada. Kak ini terhijab tu. Tak tahu kat mana tu. Dah terhijab tu. Takut mata jadi penat, tak cukup tidur kot. Okey, baik. Nampak Haji Yaakob Nanti kalau Haji Yaakob tanya saya. Tak ambil gambar lagi tadi, beza, Ustaz. Ya? Tak sempat ambil gambar lagi tu. Okey, ya. Kalau tadi tak nampak, mula tadi tak nampak. Terhijab sekejap. Qara'a. Ni. Akala makan, ba'a jual. Qara'a membaca. Tak belakang sikit. Okey, Okey. Dah. Okey dah. Jadi kalau Hamzah ni ajar Wana, dia tak ada contoh tadi tetapi saya bagi awal. Tu ajar Haji Yaakob. Dia panggil fi'il mahmus. Fi'il yang ada huruf Hamzah. Nampak? Hamzah tu ada huruf Hamzah. Hamzah tu mesti ada Hamzah kecil tu tak ya? Tak juga. Tak semesti kan? Tak Contoh semesti ni kan? akroma ni ada Hamzah kecil juga. Cuma ada nak juga. beza apa Haji Yaakob? Nak beza kata kalau akroma, Hamzah tu Hamzah tambahan sebab apa? Sebab dia atas wazan af'ala. Tapi kalau qara'a akala ba'a tu, contohlah ni banyak lagi ayat. Contoh akala, Hamzah tu bukan Hamzah tambahan, itu Hamzah asli tapi dia panggil Hamzah tu, dia panggil Hamzah yang asal. Dia panggil fi'il sulasi mujarrad ghairu salim. Fi'il sulasi mujarrad ghairu salim. Akala, qara'a. Nampak lagi Haji Yaakob? Nampak? Itu kena ingat takut keliru nanti. Ustaz kata Hamzah ni tak ada Hamzah. Nanti saya takut isu. Sebab akroma tu kita nak terjemah di atas af'ala. Memuliakan. Kalau qara'a membaca bukan membacakan tak kena. Sebab ada Hamzah. Bukan Hamzah itu Hamzah di belakang. Kalau Hamzah di depan akala takkan memakankan. Dia sebab akala makan. Telah makan. Akala bukan huruf rubai Ustaz. Akala. Dah. Sulasi. Dia panggil Akala fi'il sulasi mujarrad ghairi salim. Ya mana? Saya ingat dia empat hurufnya. Akala Akala kan 3 huruf ni. Dapat 3 huruf ni. Akala. 3 huruf. Okey. Tapi dia bukan salim, dia ghairu salim. Sebab apa ghairu salim? Sebab ada huruf Hamzah. Tapi tak kira Hamzah duduk depan ke, tengah ke, belakang tak kira. Tapi dia huruf asal. Nampak kan Jarana? Nampak, insyaAllah. Alhamdulillah. Okay, baik, tengok. Wa imma sulasiyun mazidun fihi ghairu salimin. Ni, ghairu salimin. Ada kalanya fi'il sulasi mazid. Sulasi mazid mana? Sulasi mazid yang sulasi yang ditambahkan padanya pada sulasi itu ghairu salimin. Fi'il sulasi itu yang tidak sejahtera. Tidak sejahtera kita faham dah. Mindset kita apa? Ini sebab tidak sejahtera tidak ada huruf ilat. Ada huruf ilat ke ataupun boleh jadi ada huruf berganda ke ataupun huruf hamzah. Tengok. Au ada. Saya nak tanya. Ajar Faridah. Au ada tu. Apa yang tak selamatnya? Dia tak selamat berupa apa tu? Ajar Faridah. Huruf waw. Tengok elok. Ada huruf alif, hamzah, hamzah. Hamzah sebab apa? Hamzah. Sebab wa ada tu dia huruf asal. Ya. Nampak tak? Dia sulasi majid juga. Tapi ditambahkan hamzah depan sebab dia bukan huruf asal. Ya, faham. Tapi dia tidak sah. Tidak salim. Dia tidak salim sebab apa? Sebab wa ada. Nampak tak? Dia terus masuk sekali gabung. Fi'il sulasi, okey. Fi'il sulasi mazid ghairu salim. Apa yang fi'il sulasi mazid?
ditambahkan alif. Tambahkan hamzah. Okey. Nampak tak? Ya. Kemudian ditambahkan waw. Waw tu huruf apa? Waw tu ghairu salim. Right? Hamzah tu dipanggil fi'il sulasi mazid. Waw tu dipanggil ghairu salim. Maka kita kata sulasi mazid fihi ghairu salim. Jadi kalau elok tu kita buat peta Kalau buat peta kat sini, buat peta kat atas, sulasi mazid saja. Kita buat peta minda. Macam Faridah. Nampak? Kalau buat peta nampak ah. Tapi ni kita bagi faham ni dulu. Baik, habis. Nampak lagi Saya dah tak faham dah Ustaz. Sebab yang sebelum tu, kalau kita yang sebelum tu kan akrama. Dia cakap itu salim. Itu salim. Ni au ada tak salim pula. Macam dia punya... Yalah, sebab apa tak salim? Sebab wa ada waw. Waw kan huruf. Sebab waw lah, bukan hamzah. Sebab waw. Hamzah tu fi'il sulasi mazid. Waw tu ghairu salim. Sebab apa? Sebab dia ada huruf ilat. Huruf ilat tu waw, wa ada. Asal wa ada. Ditambahkan au ada. Betul tak? Tadi Ustaz sebut alif tu. Dia bisa jadi confused. Okey. Itu yang confused tu. Ustaz dah penat. Saya pun jadi confused. Minta maaf, okey, gini, saya ulang balik. Actually huruf waw kan Ustaz? Au ada gini. Au ada hamzah yang mula-mula tu dipanggil fi'il sulasi mazid. Bukan fi'il ma'mul bukan fi'il hamzah, bukan. Tambahan lah, sulasi mazid. Nah, tambahan satu Kemudian huruf. ditambahkan waw. Sebab apa? Au ada tu, wa ada tu, sebab waw tu huruf illah. Tu pun kena. Tak maaf. Saya pun tak faham apa saya sebut tadi. Habis. Nampak lagi tu kat ini? Okey. Alhamdulillah faham dah. Kemudian lagi. Ada 5 minit, 10 minit lagi. Sikit lagi. Wa imma rubaiyun mazidun fi salimun. Ini slow-slow kan? Tak apa ni minggu depan lah. Biar ni. Minggu depan yang Selasa last. Wa imma rubaiyun. Ada kalanya rubai mazid. Fi'il rubai yang ditambahkan. Mazid tu ditambah yang ditambahkan padanya pada rubai tu. Rujuk dalam situ kat ini. Ditambahkan padanya pada rubai tu salimun, rubai yang salim. Yang sejahtera. Bila sebut sejahtera, mindset kita apa dah tahu dah. Nahu tadah roja. Baik, tadah roja tu ditambahkan huruf apa? Tambah huruf apa? Huruf ta. Huruf ta, betul. Kak Mama Malam, betul. Yes. Tadah roja. Yes, betul. Baik, habis. Tu senang je. Wa imma rubaiyun mazidun fihi ghairu salimin. Sikit lagi. Dah ada stesen depan tu. Cantik dah tu. Dan ada kalanya fi'il rubai. Bila sebut fi'il rubai, mindset kita apa? Fi'il tu ada 4 huruf. Ditambahkan fihi padanya pada 4 huruf. Tapi rubai itu yang tidak sejahtera. Okey, tengok. Nahu tawaswasa. Baik, saya nak tanya Mama Mala. Siap sedia. Mana yang dia katakan mazid, mana yang dia katakan ghairu salim? Mazid yang tawawasa kan? Yang was tu tawas tu yang dia tak sejahtera. Betul tak? Tak, dia tak jelas gitu. Ni, saya cuba tengok. Mazid tu apa? Rubai mazid tu apa? Rubai mazid. Okey, apa yang ditambah tu? Huruf apa yang tambah? Sin. Huruf sin ke? Tak. Huruf ta. Okey, clear satu. Ghairu salim. Ghairu salim yang tak sejahtera tu sin.
Sin ada berapa tu? Ada 2. Ada 2. Betul. Okey, bagus. Mamalah. Tepat sekali. Ini semua betul, Mamalah. Yes. Okey, baik. Tu dia. Tawas wasa. Nampak lagi Tak, kalau ni dia bukan- sebut wow pun ada 2 juga Ustaz. Wow pun ada 2 juga. Tapi waw Itu tu yang waw tadi asal. Waw tu waw asal je Yaakob. Dia sin tu yang berganda selepas tu. Dia asal Itu kalau- asal tawal wasalnya apa asal wasalnya? Asalnya wasasa. Asalnya kalau kita tengok kalimah asalnya apa? Kalau dia Wasud. sulasi. Wasud. Sulasi dia- Kalau sulasi dia wasud. Wasa. Wasa. Sebab waw depan tu kan waw apa? Waw Wailat. asli. Asli. Wailat dah. Tapi waw asli. Huruf asal. Wasa. Wow sin. Wasa. Dia asal wazan atau wazan apa ni? Tafak lala. Macam tak berapa kena lah Ustaz. Betul tak tafak lala dulu? Dia bukan tafak lala, dia masuk mulhaq asal. Betul. Dia masuk mulhaq. Iras. Tafak lala. Habis. Dia punya sulasi dia apa Ustaz? Wasa. Wow sin. Wasa. Wow sin. Dia nak tahu kita dia tawas wasa ya tawas asal tawas susan. Dia asal tawasa. Tawasa. Baik. Saya pun tak faham maksud macam ni. Ya. Mana kita nak tahu yang mana asal, yang mana tambahan. Tak tahu ni. Dia kena tengok dari asal kalimah fi'il sulasi menjarak, kena tengok kamus. I see. Kena tengok kamus baru kita Nak nampak. cari Tadi Cari kamus, jangan cari tak. Terutama jangan cari buang tak. cari Tak, huruf asal. Wasasa. wasasa. Cari huruf asal, wasasa. Dia nak 3 huruf fi'il sulasi tu. Ni kena dengar ni. Kita buang huruf tambahan. Kita buang huruf berganda. Dia macam ni lah. Asal madada. Madda asal madada. Itu berganda tu. Ustaz, kalau macam tu, Ustaz kata madda tu dah kira dia ghair salim lah. Sebab dia punya dal tu berulang Dia kali. satu je. Dia dah tasdid kan. Tak, yang itu dah Dia kira. madda tu dah memang asal kalimah dah. Kalau ikut asal daripada asal lagi, asal daripada asal madda tu, asal dia madada. Macam dollar. Berganda ni maksud ada 2 tau. Berganda ni kadang bukan kata ada tasdid saja. Sebab tu kita kata dia tak cakap harfu tasdid. Dia tak cakap itu. Cuma saya nak terjemah tasdid lagi faham. Tapi sebenarnya huruf tad'if ni huruf yang berganda. Maksudnya ada dua kalimah yang berulangan. Cuma bukan pada awal kalimah. Maknanya huruf tu, Ustaz, maknanya huruf tu sendiri dah ghair salim dah tanpa tambahan pun. Betul. Kan madda tu huruf dia kan. Lepas tu ditambahkan yang depan tu. Tanpa tambahan tu huruf tu sendiri dah ghair salim dah. Ghair salim dah. Tanpa tambah tu ghair salim dah. Waswasa tu tambah ghair salim dah. Kalau tengok kamus pun dia tulis waswasa juga. Tapi ghair salim. Ya kok. Dia yang confuse ni sebab sin tu dia berganda, dia bukan rapat tau. Ada wow lagi tengah dia tu. Itu yang betul. jadi. Kalau dada tu okey lah. Yang ni ada wow lagi in between apa ni sin tu. Dia sebab kalau dalam syarah dia kata wasa ni dia kata mana ni? Ni waswasa nanti sekejap Dia dia asal waswasa tu. Dia waswasa tu asal dah. Ni. Di wujud ni harfi illa kalau dalam syarah dia tu dia kata fa'u fi'li ma'alami al-ula. Ditambahkan mudha'af rubai wa huwa. Ni sebab dia mudha'af rubai asal dia. Sebab mudha'af rubai Haji Yaakob dia memang asal lah benda tu lah.
bukan sulasi lah ni, rubai lah. Bukan sulasi, rubai. Minta maaf. Dia rubai dah ni. Okay. Kalau dalam syarah dia kata gini, dalam syarah dia. Mudha'af rubai wa huwa makana fa'u fi'lihi ma'alami al-ula. Dia punya fi'il dia depan fi'il dia tu fa fi'il dia tu serta lam yang pertama. Itu yang asal. Ni. Nanti akan ada kita kalau sama kitab ni lagi, dia ada syarah dia lagi. Bukan syarah, maksudnya ada kita upgrade lagi lah sebenarnya. Dia Maknanya ada takrif dia. Apa takrif fi'il rubai mujarrad nanti ada. Dalam ni tak sebut, ni matan saja. Maknanya perkataan dia sekarang tu, perkataan asal dia, kalau dia rubai bukanlah wasal, sebab wasal tu baru 3 huruf. Dah, bukan wasal. Tapi kalau contoh mada tu asal-asal dah. Dia macam contoh mada tadi lah. Tapi kalau ada satu ilmu dipanggil ilmu istiqaq, dia bahas benda tu lagi. Tapi bukan ilmu surah lah. Dia bahas satu contoh rahimah, rahmat dengan dia asal perkataan dia apa? Dia ada asal perkataan lagi, tapi itu tak perlu kaji lah. Itu masuk ilmu istiqaq. Ni macam ni ilmu istiqaq lah ni. Dia ilmu istiqaq ni cabangan ilmu surah. Lagi dalam lagi. Dia ada asal kalimah lagi. Dia boleh korek lagi lah was-wasa tu. Tapi was-wasa tu dalam kamus setakat tu je. Kalau korek lagi dia masuk istiqaq. Tapi asal kalimah tu kita kena tengok balik kamus. Bukan tengok kamu lah, kena tengok asal ilmu istiqaq, pendapat ulama' lah. Oh, so maknanya kat sini yang dia punya rubai mazid tu is was-wasa lah. Was-wasa tu asal lah. Tambah ta je. Betul lah. Tu asal kaji lah. Asal mana tu. Takut dia jadi dah sulasi. Dia tak jadi kalau sulasi mujarrad, dia tak boleh sulasi dah. Cuma dia boleh kata wasa tu dia mungkin asal perkataan. Macam tadi madada tadi lah. Tapi orang tak sebut lah, orang tak guna benda tu. Habis itu. Boleh lah untuk beginner, boleh lah. Itu PhD punya. Wa yuqalu, dikatakan bagi ini segala bahagian ini al-aqsamu al-samaniyatu. Dikatakan bagi ini dia kata apa? Bahagian-bahagian yang 8. Maksudnya ada 8 bahagian semua. Ada 8 bahagian semua tengok 8 bahagian mana tadi, tengok. Kita ulang balik. Yang pertama, sulasi mujarrad salim. Ulang balik Sulasi mujarrad salim. Sulasi mujarrad wahid salim. Rubai mujarrad salim. Rubai mujarrad wahid salim. 4 dah. Sulasi mazid salim 5. Sulasi mazid wahid salim 6. Rubai rubai mazid salim 7. Kemudian rubai mazid wahid salim semua ada 8 bahagian. Ini kena buat nota gitu. Kenapa? Kena buat peta tu. Haji aku rajin buat peta tu. Mind mapping. Buat map. Haji aku kalau dia rajin cari dekat dalam apa? Dalam Google ke apa, kalau ada yang jenis sulasi tu boleh tengok, boleh post kat dalam grup. Haji aku. Ya, ada tu orang buat tu. Ya, insyaAllah. UAE ada kot kat ini. Ada buat ke? UAE ada tak buat itu? Macam ada. Tapi UAE, saya UAE mapping nahu je, nahu. Sorot. Oh, sorot tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey. Kalau ada sorot, boleh post dalam tu. Ustaz, saya ada map sorof. Ada, nanti tolong kongsikan dalam grup. InsyaAllah. Okay. Baik, kemudian kata, dah sampai stesen kita dah. Wa'lam anna kulla fi'lin imma sahih wa huwa alladhi laysa fi muqamati fa'i wa ainihi. Ni fi'il sahih. Ni fi'il sahih pula. Lepas tu fi'il tad'if. Apa dia fi'il tad'if? Apa dia mudha'af? Apa dia idgham? Apa dia jaiz? Tu semua ada tu nanti. Ni masuk bab tajwid sikit lah. Bukan tajwid. Dia sorofnya tapi habuan tajwid pun boleh ambil juga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqna halalan thayyiban mubarakan fi. Wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Semua faham Alhamdulillah. Kasih Ustaz aku. Suara Kak ini dah tak keluar dah. dah suara serak kau. Dah tak dengar suara dah.